Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak salim Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ta'ala, berusaha tuan-tuan berusi Masjid Nurul Hidayah Darussi Alam yang dihormati tuan timbalan pengerusi masjid, warisan IDK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aisyah ada kuliah, ada Aisyah. Ada Aisyah sama sekali. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Jawharul Mahbub Munabihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Artinya lebih kurang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku, dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku, dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia, dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkurang mafhumnya, barang siapa ziarah orang alim, aku doman, yakni jamin baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Dan daripada Sayyidina Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkurang mafhumnya, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut dalam Riyadhur Rayyahin. Hikayat daripada Ka'ab al-Ahbar berkata bahawasanya Allah Ta'ala hisapkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya disuruh dengan dia kepada neraka, maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat sama namanya akan nama orang alim atau nasabnya nasab orang alim, turunannya turunan orang alim,
maka katanya tiada. Firman-Nya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan lelaki yang kasih ia akan orang alim? Maka katanya, bahkan ia. Maka firman-Nya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Wallahu a'lam. Demikianlah beberapa hadis Rasulullah SAW dan juga kisah benar tentang kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Mak Palembang, Menjawi, muka surat 166, Rumi 163. Kelima, engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia, muji Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, bukan memuji akan dia, muji diri sendiri ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, maka jangan engkau menyucikan akan diri kamu, iaitu jangan kamu puji akan diri kamu. Bermula Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Suratul Najm ayat 32. Soal, jikalau ditanyai orang akan setengah hukamah, ahli-ahli hikmah, apa sebenar-benar kejahatan itu? Maka jawabnya, bermula sebenar-benar kejahatan itu iaitu memuji seorang akan dirinya. Masuk bakul, angkat sendiri, ya? Ini kata ahli hikmah, ya. Sebenar-benar kejahatan. Dan jangan kau biasakan akan memuji diri itu, kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Cumanya ini dalam amalan kita seharian, kalau budak baru habis belajar nak cari kerja, jangan pula mengendah diri. Apa kelebihan awak? Saya ni sebenarnya tak ada kelebihan. Saya ni pemalas lah, itulah itu. Burukan semua kan. Dengan niat tak nak puji diri sendiri, susah buat kerja nanti. Itu terpaksa lah. Saya, kelebihan saya, kalau dah buat kerja tu tak boleh berhenti, mesti nak siap. Itu terpaksa lah kan, nak buat kerja. Tapi kalau dah dapat kerja betul, kerjalah betul kan. Jangan pula masa interview je bohong. Baik. Yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk Allah, dan daripada memaki akan suatu daripada yang demikian itu, maki hamba Allah, makhluk Allah. Maka sayogianya hendaklah jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala dengan laknat yang ditentukan, sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api atau makanan atau lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu. Bersalahan dengan umum, maka iaitu tiada mengapa, seperti dikatanya la'natullahi alal kafirin atau la'natullahi alal kadhibin, laknat Allah ke atas orang kafir atau laknat Allah ke atas orang yang penipu atau orang yang bohong, dusta. Umum boleh seperti yang tersebut dalam Quran. Tetapi yang aula, yang lebih utama, jangan kau laknat akan seseorang. Jahat macam mana pun jangan laknatlah. Kecuali dah memang Allah Ta'ala sendiri sebutkan, macam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, atau iblis laknatullah, memang disebut, itu tak mengapalah. Orang manusia jahat macam mana pun janganlah disebut.
Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ataupun kalau sebut niatkan sikap dia, niatkan akidah yang salah ke, maknanya bukan badan dia itulah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala as-sarairi wallahu ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Artinya, jangan kau putuskan dengan saksimu atas seorang daripada ahli kiblat, iaitu orang yang pada zahirnya Islam. Ini jangan kau hukumkan akan seseorang yang demikian itu, orang yang zahirnya Islam, dengan syirik atau dengan kufur. Syirik itu menduakan Allah, atau dengan kufur, kafir, atau dengan munafik, berpura-pura Islam. Jangan, kerana bahawa yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu, iaitu Allah Ta'ala juga, tiada lainnya. Yang tahu hati dia itu Allah Ta'ala. Maka jangan masuk engkau antara hamba-Nya dan antara Allah Ta'ala. Jangan campur lah. Hati manusia itu kita tak tahu. Saya boleh baca hati orang, Ustaz. Itu mungkin tekaan sahaja, bukan betul-betul tahu. Mungkin ada ilmu psikologi. Orang kalau macam ni 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 menipu. Kan? Ada mesin penipu kan, mesin penipu kan. Cakap, pergi mana tadi? Ada mesin. Di masjid. Betul lah tu kan. Lepas masjid balik rumah. Teret bunyi mesinnya. Nampak ni mesin ni bunyi ni. Itu mesin bohong kan, dalam hati tu tak tahulah. Itu pun mesin tu pun bukannya dia tahu dalam hati betul. Maknanya mungkin ada jantung, ada tak jantung kan, deguban jantung tu laju semacam ke apa ke, tak tahulah kan. Mesin menipu kan, mesin mengesan penipuan. Tapi kalau orang yang dia hatinya tenang, dia menipu tapi hati tenang, dia pun tak boleh juga. Tenang hati dia tu kan, menipu tu contohnya kan. Tak boleh juga Allah Ta'ala. Kecuali kalau orang itu memang dia bercakap apa yang ada dalam hati dia. Contoh, tuan-tuan, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Itu zahirlah, dia dah keluarkan apa yang dia percaya dalam hati. Nescaya kita pun boleh nasihatkan, Syekh, tuan, encik, sebutlah dalam kitab Aqidatun Najin dan kitab Tuhfatul Murid, kitab Fathul Majid dan sebagainya. Fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah, bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fahaman yang bid'ah ni, fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk boleh memilih sendiri, seolah-olah makhluk bergerak sendiri ke arah kebaikan atau ke arah keburukan. Hakikat kejadian sebenar, Allah lah yang menentukan hati seseorang tu nak buat kebaikan atau nak buat kejahatan, dan Allah yang gerakkan orang itu berbuat baik atau berbuat jahat. Ya Allah, terima kasih lah, Alhamdulillah, terima kasih ada orang tegur. Dah 60 tahun saya macam ni tak ada orang tegur. Terima kasih lah kerana berani menegur saya, Alhamdulillah. Bertuah. Bertuah betul. Dah kahwin belum? Lagi kan kahwin dengan anak saya. Bertuah betul. Mudah-mudahan ada lah yang macam tu. Tak apa, kita sampaikan aja. Tak nak terima, tak terima tu lain cerita lah. Baik, sambung. Jadi kalau dia tak bercakap, kita tak boleh tuduh. Tak boleh kita agak-agak, tak boleh. Yang ini jika engkau lihat akan seorang pada zahirnya Islam, zahir mengamalkan Islam, bercakap seperti orang Islam. Istimewa pula jika dia mengamalkan akan amal orang Islam, seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Maka jangan engkau iktikadkan, percaya, dan engkau hukumkan dan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu menyekutukan akan Allah Ta'ala. Kau tengok kau ni, tengok atas bawahan,
macam menyemutukan Allah je, tak boleh, itu dah tuduh. Atau dia kufur, kita anggap dia kufur, tak boleh, kafir, murtad, tak boleh. Atau dia munafik, pura-pura Islam, tak boleh. Kenapa? Kerana tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu. Kita tak tahu hati dia macam mana yang sebenar. Jangan kita tuduh-tuduh. Kecuali macam tadilah, kecuali dia bercakap, ada rakaman ke kan, kita sendiri dengar, ada bukti amalan yang membawa kepada murtad, mudah jadi, maka tak kala tu bolehlah. Yang pertama kita nasihatkanlah. Kalau tak dengar, boleh ke tindakan seterusnya, tindakan buat aduan. Kalau yang zaman sekarang ni kita buat aduan lah, boleh je tuan kamu. Macam guru-guru takmir, guru-guru yang ambil tauliah macam saya ni, dipesan masa renew tauliah tu, ustaz, ustazah, kalau boleh selain ustaz, ustazah mengajar, tolong pantau-pantau kalau ada ajaran-ajaran sesat, tolong maklumkan, tolong bagi tahu. Jadi macam saya kalau tak nampak, tuan-tuan beritahu lah, jemaah beritahu, ustaz, cakap sikit kan, cakap, beritahu, maklumkan. Mula-mula kita nasihat dulu kan, tak dengar, apa kalau kita buat tindakan seterusnya, kena ada bukti. Dan hanya sesungguhnya, tapi sekarang ajaran sesat dah pandai, dia tak buat ceramah atau kuliah di masjid atau surau, dia buat di rumah, rumah pengikutnya lah. Jadi bila buat kat rumah, bila ada serbuan, dia kata ini cuma jumpa-jumpa makan jamuan, jumpa-jumpa gitu je, buat jumpaan mingguan kan. Selamat kat situ. Kalau dipanggil, kalau buat kuliah masjid surau pun dia tak ada sebut pasal akidah, dia akan sebut pasal tasawuf, pasal pemakan pun tak ada sangat. Dia gitulah cerita, cerita sejarah ke apa ke kan. Dia nak ngelak daripada menyatakan isi hati dia, i'tiqad dia tu Baik, dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia itu. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik, atau dengan munafik, atau dengan kufur. Jangan. Gurau pun tak boleh. Dan saya pernah cerita, masa saya belajar UKM dulu, ada menjadi guru tuition sambilan budak KL, budak Selangor kan. Jadi kawan dia ni datang lambat masuk kelas tuition, dah datang lambat pakai seluar pendek. Kawan dia pun, Kaping, kau dah lambat seluar pendek. Itu dia samanya. Ya Allah, ya Rabbi Karim, terkejut saya. Bukan nak cerita Selangor ni tak bagus, tak lah, maknanya realiti. Masuk tahun 2009, 2008, saya belum grad lagi. Sama dia panggil kawan dia Kaping ni Islam, kawan dia tu cuma lambat, lepas tu pakai seluar pendek. Itulah memang tak bagus lah, lambat tak bagus, pakai seluar pendek pun tak bagus. Tapi jangan terus disebut Kaping. Jadi saya ngajar bahasa Melayu masa tu. Jadi malam tu tuitionnya bukan bahasa Melayu, tuition tauhid. Sikitlah bukaan kan, baru masuk BM. Sebelum buat karangan tu, dia nak cerita sikit bab tuduh-menuduh ni kan. Dia nak bergurau, dia tahu niat dia bergurau, tapi pasal dia tak tahu, tak belajar kan. Mungkin tak asal agama, atau apa di sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan kan ada pendidikan Islam, mungkin tak detail apa semua kan. Jadi kenalah tegur. Baik, tak boleh tak boleh. Gurau pun tak boleh. Munafik, syirik, lagi apa, kafir, murtad, jangan buat gurau. Kalau dekat tempat lain saya pernah dengar pula ni, Jawa murtad pun tak boleh juga. Kau Jawa? Jawa, mak ayah Jawa, mak ayah Jawa. Jawa, kat Jawa sikit. Tak pandai lah, tak pandai. Jawa murtad tak boleh. Bunyi macam, alah Ustaz, gurau je Ustaz. Tak boleh gurau di surau Ustaz. Tak boleh juga, tak boleh. Pasal perkataan murtad tu dia ada special untuk keluar dari Islam. Memanglah dari segi perkataan tu, murtad tu keluar sesuatu kan. Tapi
dia dah ada perkataan tu istilah khas untuk keluar dari Islam. Tak boleh walaupun kita gabungkan dengan Jawa murtad. Jadi maknanya orang Jawa yang murtad lah, tak boleh. Maksud kita tu murtad Jawanya, maknanya dah tak boleh cakap Jawa, tapi tak boleh. Jangan jangan buat permainan gitu gurau lain lah, gurau lain. Jawa apa ke tak tahulah, pandai-pandai lah cari sendiri. Gurau kan, cari gurauan sendiri. Baik. Kalau susah Ustaz, ni tak boleh, ni tak boleh. Dunia ni kan penjara bagi orang Islam. Wah, kalau bebas semua, wah, dah apa nama, tak payah peraturan. Allah Ta'ala yang jadikan kita, Allah Ta'ala juga yang turunkan peraturan. Yang tak boleh tu, tak boleh ni, Allah Ta'ala yang suruh. Kalau tak nak ikut, ya masuklah mana yang apa nama sesuai kan nanti. Nak berjaya ke akhirat. Tadi khutbah cerita pasal azab kubur kan. Kat kubur tu persinggahan, dia bergantung kat dunia juga tu. Kat dunia tu soalan kubur kan, jawab dengan i'tiqad, dengan amalan, bukan hafalan. Jadi kena masukkan dalam hati. Baik. Dan jangan engkau cela akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, dan jangan engkau hinakan, dan jangan engkau laknat akan mereka itu. Jadi gurauan pun jangan gurauan hina. Ustaz ni semua tak boleh, nak gurau tak boleh. Cari gurauan yang tak menghina. Macam mana lah? Fikirlah, carilah. Type kat YouTube tu gurauan yang tidak menghina. Kod-kod ada kat internet apa kan. Ini body shaming aja, kesian orang tu kan. Dan jangan kau laknat akan mereka itu, tapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu. Tu Allah Ta'ala yang jadikan tu, kejadian Allah Ta'ala. Jangan dihina. Dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah Ta'ala itu. Bukan manusia je lah, segala makhluk. Dan jika sesuatu yang lain daripada manusia sekalipun, selain manusia pun. Dan dari kerana inilah sesungguhnya adalah Nabi SAW tiada pernah mencela akan makanan. Tak sedap, jangan. Jangan. Nak makan, tak nak dah tinggal aja. Kenapa bang? Senyumnya lah. Tu suami isteri kena belajar lah dua-dua kan. Bininya ingat apa benda pula. Suami aku kenapa senyap je dah masak senyap je. Makan tak makan, tanya kenapa tak jawab, payah juga kan. Sedap, cuma kalau kurangkan sikit garam lagi sedap lagi tu ke kan. Ataupun sedap tapi kalau tambah sikit lagi garam tu lagi sedap. Pandai lah susun ayat tu. Kan, jangan terus tak sedap kan. Dan saya pernah cerita juga buat apa reality TV tu kan, orang Jepun. Reality TV Jepun, si bini dia ni kata suami saya ni tak pernah keji makanan saya, tak pernah marah lah. Balik kerja makan apa saya masak semua dia makan, sedap tak sedap pun dia makan. Maknanya dia sendiri pun pernah rasa tak sedap, tapi suami dia makan juga, cakap sedap juga. Jadi satu hari tu yang TV ni cakap, awak memang masak kali ni memang jangan sedap langsung, memang tak sedap betul. Sekali balik suaminya makan tu memang tak sedap lah, memang tak sedap betul. Bini cakap sedap bang, bahasa Jepun lah kan. Sedap. Sampai menahan tu kan. Sedap. Jadi dah habis apa semua. TV pun cakap dia prank, dia apa saja nak kenakan kan. Lepas tu dia tanyalah kenapa tak sedap, cakap sedap juga. Saya ni kasihankan isteri saya, kan. Dia dah buat kerja-kerja rumah, basuh baju, basuh itu, basuh ini, basuh kereta, basuh rumah pun dibasuh, semua salah dah basuh. Makan dia, masak apa semua kan. Lagi apa, dia bukan tu aja, basuh baju, kemas rumah, sapu, tak disapu tu habuk, 2-3 hari dah habuk dah. Sekarang habuk bukan seminggu baru habuk, tak, 2-3 hari habuk dah. Kan, sapu rumah apa, mop. Kalau tak di mop tu melekit, 2-3 hari melekit dah. Lagi apa, masa tu macam-macam lah, cadar dibuka, ganti apa, ya Allah yang mana. Yang pernah rasa je lah tahu macam mana
Dia punya kerja tu 24 jam. Ada je lepas ni. Masak pun kan sekali satu benda je. Nasi lain, nasi okeylah, periuk nasi. Lauk apa ayam ke ikan lain, kan sayur lain. Kecuali pakai ulam lah, ulam basuh-basuh je lah kan. Jadi bila dia masak ni sedap ke tak sedap, saya tetap cakap sedap juga. Sebagai tanda terima kasih, penghargaan kepada dia kan. Kadang touching juga benda ni kan, tapi baguslah. Diamalkan. Baik, jadi Rasulullah SAW tiada pernah mencela akan makanan. Dan adalah Nabi SAW jika ingin akan makanan itu maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia dengan tiada dicelanya akan dia. Nak makan, tak nak sudah diam saja. Jadi yang memasak pun kena belajar juga, yang merasa makanan pun belajar juga kan. Dua-dua kena belajar. Kalau tak ni tak faham, tak matching kan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu bal lima lam tal'an iblisa tula umrika wa lam tushaggil lisanaka bidhikrihi wa lam tus'al anhu wa lam tuqalab bihi yawmal qiyamati wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu wa la tudammanna syai'an wala tadummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Artinya, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan, dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, nescaya tiada ditanyai akan dikau daripadanya, dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, nescaya dituntut akan dikau dengan dia dan ditanyai akan dikau daripadanya pada hari kiamat. Dan janganlah engkau cela akan suatu daripada apa barang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Iblis tu memang dah dilaknat oleh Allah. Kita tak sebut pun tak ditanya kenapa kau tak sebut laknat iblis. Tapi kalau laknat makhluk Allah yang lain akan dituntut ke akhirat. Kenapa kau laknat dia? Jangan cela barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Segala makhluk lah dengan dicela. Ketujuh, engkau peliharakan akan lidahmu daripada mendoakan atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Dan jikalau ada seorang itu menzalim akan dikau sekalipun, maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatannya itu kepada Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi SAW, innal mazluma liyad'u ala zalimihi hatta yukafi'a thumma yabqa lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamati. Artinya lebih kurang bahawa orang yang dizalim oleh orang sesungguhnya meminta ia akan doa atas orang yang menzalim akan dia hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih balasnya itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Baik, jadi baik doakan yang baik walaupun orang buat jahat pada kita. Itu dari segi tasawuf lah. Maknanya kalau kita doakan juga kejahatan, ada juga dalil dia. Seperti mana Rasulullah SAW pun pernah juga bukan Rasulullah, malaikat Jibril nak melagakan Bani Thaqif di Taif supaya meninggal dunia lah, semua mati semua kerana tak menerima dakwah Rasulullah SAW, malah mencederakan Rasulullah SAW. Itu malaikat Jibril. Dia tu malaikat tak pernah buat dosa. Kalaulah
melagakan orang yang zalim itu, membunuh orang yang zalim itu satu dosa, nescaya malaikat takkan offer macam tu. Tapi Rasulullah tolak juga. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengharapkan ada keturunannya. Kalau Bani Thaqif tak nak beriman, mudah-mudahan keturunannya beriman. Baik. Yang ke-8, kau peliharakan akal lidahmu itu daripada al-mizahu, artinya bergurau-gurau, dan daripada sukhriyatun, artinya bersenda-senda. Bergurau lain, bersenda lain. Dan daripada istihza'un bin nasi, artinya menghinakan akan manusia dengan dia, bermain-mainnya akan dia. Gurau sehingga menghina lah. Dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit juga, maka iaitu tiada mengapa. Kerana sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tumazihhu, artinya lebih kurang, jangan kau perbantahi akan seorang daripada saudaramu, dan jangan kau perguraukan akan dia. Jadikan bahan gurau, kena bahan. Kan? Bahasa sekarang kena bahan, bahan gurau. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu, iaitu yang berlebih-lebihan. Kerana bahawa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa-tawa, dan membanyakkan tertawa-tawa itu mematikan akan hati dan menggelapkan akan dia, dan terkadang jadi membawa kepada derhaka. Seperti sabda Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu al-kalimata liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Artinya lebih kurang bahawa seorang lelaki berkata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulannya, kawannya, maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka Jahannam 70 tahun lamanya. Ini yang berlebih-lebihan atau yang menghina lah. Maka hendaklah kau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, kerana yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman, tanda iman. Seperti sabda Nabi SAW, al-haya'u minal imani, artinya lebih kurang bermula malu itu setengah daripada iman, sebahagian daripada iman. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Artinya lebih kurang bahawa malu dan iman itu dipersertakan keduanya itu, maka apabila diangkatkan salah suatu daripada keduanya itu, nescaya diangkatkan akan lainnya. Yang ini malu dan iman bersama-sama keduanya itu, maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu, dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Ini hadis kelebihan amal lah. Maknanya bukanlah kalau seorang itu tak malu terus tak ada iman. Pada selagi dia masih betul fahaman dia, maka masih lagi beriman. Dan diambil daripada hadis ini bahawa seorang yang tiada malu itu, iaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna bagi iman. Itu tak sempurna imannya. Imannya itu masih ada tapi tak sempurna. Itu syarah hadis panggil. Makna hadis kalau Quran, tafsir Quran. Kalau hadis, syarah hadis. Tak sempurna imannya. Imannya itu masih ada, cuma tak sempurna. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan hebat atau haibah daripada hati manusia, dan lagi membawa ia meliarkan akan hati manusia, dan lagi menyakiti akan hati manusia. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu membawa kepada perkelahian, bergaduh dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Azan dulu, nanti sambung sikit.
Sambung sikit ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fala tumazih ahadan wa in mazahaka ghairuka fala tujibhum wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa kun minal ladhina idza marru bil lagwi marru kiraman. Artinya, jangan kau pergurau-guraukan akan seseorang, maka jika mempergurau-guraukan akan dikau oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan kau jawab akan dia dan berpaling engkau daripada mereka itu hingga masuk ia berkata-kata dalam perkataan yang lain, dan jadikan dirimu itu daripada orang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan yang sia-sia, lalu mereka itu dengan kemuliaan. Jadi kalau kita jangan gurau dengan orang lain, maksudnya jangan merendah-rendahkan, gurau merendah-rendahkan, memalukan seorang. Kalau orang lain buat, kita jangan layan sampai dia cakap lain, atau kita nasihatlah.
Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, wa'lam anna al-yasira minhu fi ba'dil awqati la ba'sa bihi la siyama ma'an nisa'i was-sibyani tatyiban liqulubihim. Nukila dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu qala inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Artinya, ketahui olehmu bahawa sedikit daripada bergurau-gurau pada setengah daripada beberapa waktu, iaitu tiada mengapa dengan dia. Gurau sekejap-sekejap tak apa, boleh. Istimewa pula serta perempuan, terutama dengan perempuan yang ini isterinya, terutamanya isterinya atau perempuan yang tiada halal bernikah dengan dia, adik-beradik, ibu, nenek, ahli keluarga lah. Dan istimewa pula kanak-kanak yang kecil, kanak-kanak tak apa bergurau, kerana menyukakan bagi hati mereka itu, nak sukakan hati adalah yang demikian itu dinakal, dipindahkan, ditulis daripada Rasulullah SAW. Tetapi baginda bersabda bahawa aku bergurau-gurau dan tiada aku berkata melainkan dengan sebenarnya. Rasulullah sendiri bergurau, tetapi gurauannya itu bukan bohong, perkara benar. Macam mana nak bohong, nak bergurau tapi benda benar, Ustaz? Maka adalah satu masa bahawa Nabi SAW bersabda bagi perempuan yang tua, iaitu mertua Nabi SAW. Rasulullah pernah bergurau dengan mak mertuanya. Demikian katanya, la tadkhulul jannata ajuzun. Artinya lebih kurang tiada masuk dalam syurga orang tua. Oleh orang tua. Orang tua tak masuk syurga, kata Rasulullah kepada mak mertua Rasulullah sendiri. Maka lalu menangis ia. Menangis mak mertua Rasulullah. Rasulullah sendiri cakap macam tu, Rasul Allah, pesuruh Allah ni. Maka sabda Nabi SAW disambung baginya, sungguh betul kerana dalam syurga itu tiada orang yang tua, melainkan semuanya muda, kira-kira umur 30 tahun. Ingatkan orang tua meninggal dunia tak masuk syurga. Maka dia tertawa gelak, gurau, tapi betul. Itu yang agak susah sikit lah, nak cari gurauan tapi betul, tak bohong. Kena usaha lah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahawa bergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa, tetapi jangan diperbuat adat, iaitu jangan dibiasakan akan demikian itu, melainkan sekira-kira hajat jua, kecuali ada hajat lah. Seperti contoh, ia berkehendak menjinakkan akan isterinya, supaya isterinya tu rapatlah dengan dia, baik hubungan, atau menyukakan anaknya yang kecil, nak sukakan anak, nak happy, nak gembirakan, atau menyukakan difnya, tetamunya, atau hajat hendak menjinakkan orang gharib, orang yang hatinya keras lah, yang marah ke, maka jika sedikit tiada mengapa, tetapi dengan benar, boleh bergurau, tapi dengan benarlah, gurauan yang benar. Jangan dengan berdusta, jangan berbohong, maka tiada harus. Ini haram. Itu patah balik bab berdusta atau berbohong. Jadi mudah-mudahan cukuplah kadar ni perkara, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.